Kabinet Kerajaan Perpaduan akan dibentuk segera. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, pembentukan Kabinet Kerajaan Perpaduan akan dibuat secepat mungkin selepas mengambil kira pandangan daripada semua parti dalam kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu harus diteliti memandangkan saiz Kabinet dalam Kerajaan Perpaduan akan dikecilkan selain melibatkan 8 parti. Perdana Menteri turut memaklumkan beliau tidak bercadang melantik duta atau penasihat khas. Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH di Ibu Pejabat PKR. Mesyuarat berkenaan adalah yang pertama selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri yang antara lain membincangkan perkembangan parti dalam PH pasca PRU ke-15. Sementara itu, mengulas mengenai usul undi percaya Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia akan tetap dibentang pada sidang Dewan Rakyat 19 Disember ini meskipun ada pemimpin PH berpandangan tiada keperluan kerana tidak timbul isu keabsahan beliau menjawat jawatan tersebut. Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah berkenan memandu sendiri kereta dengan membawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Seri Perdana sempena lawatan khas baginda ke Malaysia hari ini. Lawatan itu bagi memperkukuhkan hubungan Malaysia dan Brunei Darussalam. Turut berkenan menaiki kereta tersebut anak anda Sultan Brunei Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah. Perjalanan kedua-dua pemimpin itu ke Putrajaya dari Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM Subang diiringi pasukan keselamatan bermotosikal dan berkereta. Terdahulu, Perdana Menteri menyambut keberangkatan tiba Sultan Hassan Al Bolkiah serta delegasi yang selamat mendarat di Pangkalan TUDM pada 11.40 pagi. Turut hadir menyambut keberangkatan tiba baginda ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Keberangkatan baginda ke Malaysia bagi mengadakan pertemuan sulung dengan Datuk Seri Anwar yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 24 November lepas. Kedua-dua pemimpin negara meluangkan masa hampir sejam dalam pertemuan dua hala itu bagi menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping meneroka potensi baharu untuk meningkatkan hubungan serta kerjasama yang membawa manfaat kepada kedua-dua negara. Sultan Hassan Al Bolkiah dan Pangeran Muda Abdul Matin serta delegasi kemudian diraikan dalam satu majlis santapan tengah hari. Agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat perlu menjadi keutamaan. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah bertitah Kerajaan Negeri Pahang yang baru dibentuk antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH perlu mengetepikan ideologi serta sentimen politik dan menumpukan usaha memajukan negeri. Ketepikan ideologi dan sentimen politik, letakkan agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. Ini bukan lagi masa untuk berpolitik, cukup-cukuplah. Pilihan raya telah tamat, kerajaan negeri telah dibentuk. Sekarang masa untuk bekerja. Bagi pihak pembangkang pula, baginda mengingatkan agar menjalankan fungsi semak dan imbang dengan teguran serta idea yang profesional dan matang. Baginda bertitah demikian pada Majlis Istiadat Pengurniaan Surat Cara Pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Pahang. Baginda juga berharap agar pihak yang dipilih tidak mencipta kekayaan diri dan tidak mengkhianati amanah yang diberi.
Sementara itu, BN Pahang mencapai persetujuan membentuk kerajaan negeri bersama PH kerana gabungan itu dilihat berupaya membawa kestabilan selain mencerminkan kemajemukan yang menjadi kekuatan negeri berkenaan. Yang pertama ialah Barisan Nasional Pahang berpendirian bahawa kerjasama antara blok merupakan satu pendekatan baru yang mesti menjadi pilihan sekaligus membuktikan keterbukaan untuk bekerjasama dengan mana-mana blok sama ada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional demi kebaikan rakyat. Kedua, Barisan Nasional Pahang mendapati bahawa sebarang pilihan kerjasama mestilah dilakukan dengan mengambil kira keupayaan gabungan untuk membawa kestabilan kepada kerajaan negeri dan kesejahteraan rakyat. Menyifatkan gabungan itu sebagai kerajaan perpaduan BN dan PH, Datuk Seri Wan Rosdi percaya pembentukan kerajaan negeri perlu selari dengan pembentukan kerajaan persekutuan. Ini bagi memastikan pentadbiran dan perancangan dibuat untuk pembangunan negeri dapat diteruskan dengan lancar. Satu tanggungjawab sukar dan berani, itu reaksi penganalisis politik dan ahli akademik susulan kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan memiliki saiz kabinet yang lebih kecil selain gaji menteri dikurangkan. Penganalisis politik dari Nusantara Academy for Strategic Research NASAR, Azmi Hassan berkata pembentukan kabinet yang lebih kecil disifatkan tanggungjawab sukar kerana pada masa sama harus menyesuaikan kehendak parti-parti di bawah kerajaan perpaduan. Tapi saya percaya bahawa kabinet yang efisien, kabinet yang boleh bekerja, menteri dan timbalan menteri yang boleh melaksanakan tanggungjawab mereka boleh dicapai jikalau bukan saja wakil rakyat dalam kerajaan itu memberi sokongan, tetapi juga rakyat memberi sokongan terhadap warna bentuk jemaah menteri yang bakal dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pensyarakanan Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM Dr. Rusli Kamarudin berkata beliau yakin Datuk Seri Anwar mampu membentuk kabinet yang lebih kompak dan tepat pada masanya kerana beliau seorang reformis. Bagi saya, kalau jumlah yang banyak tetapi kualiti ini tidak ada, bagi saya tak berguna juga. Bukanlah kita mahu apa yang seperti yang disarankan oleh Niccolo Machiavelli, yang seorang ahli teori politik, ada juga orang kata ahli falsafah politik pada abad ke-14 dulu, kita melantik orang, memberi jawatan kepada orang, memberi pangkat kepada orang kerana kita inginkan sambutan atau sokong daripada mereka. Itu jangan dibuat oleh Perdana Menteri kita. Itu yang terbaik saya lihat. Profesor Dr. Yarina Ahmad dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM pula berpendapat hala tuju baharu ini dapat memastikan negara dalam keadaan stabil, seterusnya merancakkan kembali sektor ekonomi negara. Hala tuju ini seiring dengan matlamat negara ke arah memastikan takbir urus yang baik. Dalam konteks ini, ia bukan sahaja memerangi gejala rasuah dan salah guna kuasa. Malahan negara kelak berupaya mempamerkan kecekapan, ketangkasan dan kecemerlangan dalam penyampaian perkhidmatan awam. Sementara itu, langkah penjimatan diumumkan Perdana Menteri disifatkan amat bertepatan ketika ini. Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jeniri Amir berkata ia selaras janji dan manifesto pada kempen PRU ke-15. Rancangan yang terbaik, langkah terbaik dan tindakan yang terbaik amat dituntut ketika ini. Dan ini sebenarnya adalah sesuai dengan janji ataupun aku janji yang terkandung dalam manifesto. Ini adalah kerjaan perpaduan, maka amat penting bagi Perdana Menteri baru ini untuk memasarkan ataupun perlihatkan segala dasar inisiatif dan langkah yang diambil ini betul-betul mencerminkan semangat di sebalik kerjaan perpaduan yang cuba disesatkan ataupun diperkenalkan ini.
Dalam pada itu, penganalisis ekonomi berpendapat tempoh 2 minggu diberikan kepada Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NAKHOL) untuk meneliti implikasi subsidi satu tindakan pantas Perdana Menteri menangani isu berkenaan. Meskipun singkat, ia mampu dimanfaatkan untuk membuat rangka awal bagi mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar. Ia akan banyak menurunkan perbelanjaan kerajaan daripada hampir 80 bilion ringgit, 30 lebih bilion yang hanyalah untuk subsidi bahan api. Jadi kalau kita lihat secara saksamanya, jika kita berjaya menurunkan subsidi bahan api ini, ia turut membantu mengurangkan banyak lagi perbelanjaan kerajaan. Dan ini turut membantu mengurangkan hutang negara. Jika subsidi ini diberhentikan, ia bakal mengundang kesulitan dan kesusahan serta kepayahan kepada rakyat dengan inflasi yang bakal melonjak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh setiausaha atau Majlis Tindakan Subsidi ini adalah merangka pelan-pelan ataupun perancangan jangka masa pertengahan maupun jangka masa panjang. Langkah tersebut membolehkan kerajaan memperhalusi subsidi yang perlu diteruskan buat masa ini selain keperluan menambahbaikkan atau dilaksana secara bersasar. Orang ramai menyambut baik cadangan kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar bagi menangani kos sara hidup. Rata-rata berpendapat usaha itu tepat pada masanya. Bagaimanapun, ia perlu diperhalusi bagi memastikan manfaat yang setara dinikmati oleh rakyat. Dia soal yang lebih besar lah, soal macam mana kita nak distributekan ataupun kita mengagihkan kekayaan negara kepada golongan-golongan yang bersasar yang memerlukanlah. Dan juga dia tak ada, bagi saya tak setuju dengan one size fit all. Kan, one size fit all tu dia bukan satu polisi yang baik lah. So kita mesti tengok pada lokaliti, tengok pada tempat. Kan macam kalau kat bandar gaji RM5,000 pun miskin bandar sebenarnya kan. Sebab sebelum ini semua level akan dapat. So bila kerajaan dah ubahkan benda itu bagi kepada yang betul-betul memerlukan itu, betul-betul sangat digalakkan lah. Saya bersetuju kepada itu nak bagi kepada orang miskin saja. Tapi pun mau fikir terhadap itu orang kaya, tapi dia gaji tinggi lah, tapi dia hidup dekat bandar, tapi dia hidup kos pun tinggi juga. Satu usaha yang baik, tapi bergantung. Bagi saya bergantung. Sebab kadang-kadang dalam seluruh rumah tu mungkin ada ramai orang. So bila gaji mereka tinggi tapi terlalu ramai orang kat rumah, mungkin 6-7 orang. So mereka juga masuk dalam kategori yang memerlukan bantuan itu. Dia kena perhalusikan lah. Kalau di bandar mungkin lain keupayaannya. Kalau di kampung mungkin lain. Kena lihat berdasarkan lokaliti lah. Agak kurang setuju sebab untuk golongan B40 understand, faham lah dia perlukan bantuan tu, tetapi untuk golongan yang ke atasnya macam M40, diorang pun ada tahap-tahap yang diorang kena pendapatan perlu yang kena bantuan jugalah. Terdahulu, Perdana Menteri memaklumkan golongan kaya dan penggiat industri seharusnya memahami pemberian subsidi adalah untuk meringankan beban rakyat miskin dan golongan berkenaan tidak wajar mengambil manfaat yang sama. Masyarakat orang asli Kampung Denai di Rompin, Pahang mahu calon yang diberi mandat pada PRU ke-15 Dun Tioman pada 7 Disember depan menyelesaikan isu air di perkampungan mereka. Inisiatif terdahulu seperti menyediakan tangki tambahan dilihat tidak lagi mampu menampung kepadatan penduduk yang menghampiri 200 orang. Sebagai alternatif, penduduk terpaksa menggunakan pam untuk menyedut air sungai bagi kegunaan harian. Anak-anak sekolah pun perlukan air bersih nak sekolah. Dengan surau sana pun mau bekalan air bersih. Sekarang ni tekanan air bersih tak ada. Itu masalah orang kampung. Saya mintalah mana-mana calon itu. Cubalah selesaikan masalah. Bekalan air bersih. Takkanlah daripada generasi saya sampailah generasi sekarang ni. Jadi apa akan berlaku di masa akan datang?
Jadi kesian pada anak-anak yang kecil, pada ibu-ibu yang ada anak-anak kecil kan. Jadi kita mengharapkan benda ni kalau boleh tu selesai dengan cara yang berhemah, dengan cara yang baik. Bersua kembali. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat di beberapa kawasan di Johor, Perak, Kedah, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan dalam tempoh 24 jam bermula 6 petang tadi. JPS menerusi kenyataan memaklumkan berdasarkan makluman ramalan hujan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Sistem Southeastern Asia Oceania Flash Flood Guidance System dan model ramalan banjir JPS, terdapat risiko banjir kilat di beberapa lokasi di negeri terbabit jika berlaku hujan lebat atau ribut petir yang signifikan. Di Johor, kawasan berisiko terjejas ialah Johor Bahru melibatkan Jelutong, Tanjung dan Kupang serta Pontian melibatkan Jeram Batu dan Sungai Karang serta kawasan sekitarnya. Perak pula melibatkan Larut, Matang dan Hulu Selama, Hulu Ijuk dan Selama. Turut dijangka terkesan Sungai Batu, Bandar Baru serta Terap, Kulim di Kedah. Semantan dan Sabai serta kawasan sekitarnya di Pahang, Ulu Bernam serta Ulu Langat di Selangor. Selain Kenaboi, Gelami-Lemi serta kawasan sekitarnya dan Langkap serta kawasan sekitar di Negeri Sembilan. Notis kesiapsiagaan ini dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk terutamanya di kawasan yang berisiko untuk berwaspada dengan kemungkinan berlakunya banjir kilat bagi tempoh tersebut. Orang ramai boleh melayari laman Sesawang Tertera untuk maklumat lanjut. Saudara 3 maut manakala 5 cedera dalam kemalangan yang membabitkan sebuah kereta dan sebuah van di kilometer 15 Jalan Keluang, Tek Wahing, Keluang petang tadi. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrain Muhammad Noh berkata 2 yang meninggal dunia di tempat kejadian pemandu kereta Muhammad Haziq Haikal Muhammad Faizal 20 tahun dan penumpang Muhammad Khairil Rosli 17 tahun. Seorang lagi penumpang di tempat duduk hadapan kereta Arifuddin Khairum Abdul Ghaffar 21 tahun meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsom. 5 yang cedera merupakan 4 sekeluarga menaiki van dan seorang lagi penumpang kereta. Kesemua mereka dirawat di hospital yang sama. Berdasarkan siasatan awal, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu dari arah Keluang hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan bertembung dengan van. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Perak berjaya menahan 3 daripada 4 suspek yang disyaki terlibat kejadian rompakan bersenjata di Parit Buntar semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan suspek berusia antara 47 hingga 63 tahun ditahan sepasukan anggota polis yang sedang melakukan rondaan. Menurut beliau, kesemua suspek enggan memberi kerjasama ketika cuba ditahan dengan melibas pedang ke arah anggota. Selain cuba melarikan diri, polis kemudian terpaksa melepaskan tembakan bagi memberhentikan kenderaan suspek. 3 daripada 4 suspek berjaya ditahan, manakala identiti seorang lagi suspek yang lolos telah dikenal pasti dan sedang dikesan. Terdahulu, kesemua suspek merompak seorang lelaki berusia 51 tahun di Pasar Parit Buntar dengan pergelangan tangan mangsa ditetap.
Kes disiasat di bawah Seksyen 394 dan Seksyen 307 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 39 Akta Senjata Api. Kerajaan Terengganu mengumumkan pemberian bonus RM900 kepada kira-kira 14,000 penjawat awam di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar pada pembentangan bajet 2023 Terengganu memberitahu pemberian tersebut sebagai menghargai jasa penjawat awam yang telah menggerakkan pentadbiran kerajaan negeri. Selain diharap dapat memberi suntikan semangat untuk mereka bekerja lebih gigih pada masa hadapan. Bajet 2023 Terengganu merangkumi RM1.991 bilion untuk perbelanjaan mengurus, RM500 juta perbelanjaan pembangunan dan RM30 juta perbelanjaan bekalan air. Belanjawan yang bertemakan memacu Terengganu berdaya tahan menggariskan 3 teras utama iaitu menyantuni rakyat, memacu ekonomi dan melestarikan pembangunan. Pada pembentangan itu juga Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menyentuh mengenai prestasi dan prospek ekonomi negeri yang dijangka menerima tempias kesan daripada pertumbuhan ekonomi dunia dan negara. RM52 juta diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib untuk golongan asnaf di Labuan tahun depan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Muhammad Nizam Yahya memaklumkan peruntukan itu bagi menampung perbelanjaan pembangunan serta skim bantuan bulanan kepada kumpulan sasar. Ini termasuk skim bantuan keuangan bulanan, bantuan sewa rumah, pendidikan serta bantuan zakat khas menerusi program Mawib Insani untuk asnaf. Kita akan ada perumahan asnaf nanti di mana kita ada 140 unit yang kita beli rumah daripada Perbanan Labuan di Taman Ganggarak Permai. Yang ini memang kita khusus untuk golongan asnaf di Labuan. Kita nak beri mereka satu tempat penginapan yang sesungguhnya kondusif untuk mereka hidup dalam satu keluarga yang sakinah, yang aman, yang orang kata tenteram untuk mereka sekeluarga. Kekurangan bukan penghalang untuk meraih kecemerlangan. Ini terbukti apabila 3 graduan orang kurang upaya OKU berjaya memperoleh ijazah sarjana pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ke-50. Penerima ijazah sarjana pentadbiran perniagaan OKU penglihatan terhad dan masalah pertuturan Wan Abdul Hasib Wan Arif menjadikan harapan ibu bapanya sebagai inspirasi untuk berjaya. Anak saya ke semua nak lihat saya so saya syukur aku banyaklah untuk bantu sama ayah supaya saya tengok orang yang lain pun banyak yang kesanya, so saya nak syukur macam orang juga. Waktu saya suka melihat konsewan suka nyebut kat dunia ni kok syukur yang terbaik. So kalau syukur yang terbaik, kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat tak apa. Seorang lagi graduan OKU penglihatan terhad Muhammad Hafizuddin Muhammad Fadli yang menerima ijazah sarjana Sains Bioteknologi Tumbuhan menganggap kekurangannya sebagai kelebihan dan cabaran yang menjadikannya lebih kuat dan positif. Apa-apa masalah pun dalam hidup ni, normal ke, OKU ke, semua ada masalah masing-masing. Kalau saya punya prinsip, saya rasa perjalanan master ke banyak kehidupan ni kita jalan je terus. Ada masalah kita berhenti, kita rawat luka kita jatuh dan kita teruskan je perjalanan. Saya dah hampir give up tapi sekali balik mesti ada jalan keluar. Kita susun balik strategi, cari benda kita boleh teruskan, kita teruskan. Benda yang kita tak boleh buat, kita stop sampai situ je. Cari jalan lain. Turut bersemangat dan positif Nur Ashikin Iqbal OKU Fizikal yang menerima sarjana pentadbiran perniagaan. I wish that banyak orang still fulfill their dream and don't stop learning lah, because kita orang never too old to learn. So anytime also we can start. Always think positive, be humble and be confident lah to myself.
Kita ke segmen sukan. Anugerah pemain terbaik Persekutuan Badminton Dunia BWF 2022. Juara dunia beregu lelaki Aaron Chia So Woo-yik dan perseorangan nombor 2 dunia Li Zijia adalah antara pemain yang dicalonkan untuk merebut anugerah berprestij itu. BWF mengumumkan juara Olimpik dan dunia Victor Axelsen dari Denmark, juara dunia tahun lalu Loh Kien Yew dari Singapura dan Zijia selaku juara Asia 2022 adalah 3 calon untuk anugerah pemain lelaki terbaik. Bagi anugerah beregu terbaik, Aaron Woo-yik yang dinobatkan sebagai juara dunia pada Ogos lalu akan berdepan cabaran daripada juara dunia beregu wanita Chen Qingchen Jia Yifan dari China, juara dunia beregu campuran 2021 Dechapol Puavaranurok Sapsire Teratanachai dan penyandang juara beregu campuran dunia Zheng Siwei Huang Ya-kyong. Majlis anugerah tersebut akan berlangsung pada 5 Disember sempena kejohanan jelajah dunia akhir BWF di Bangkok dari 7 hingga 11 Disember 2022. Melakukan apa yang orang kata. Selepas 9 bulan membimbing Li Zijia sebagai pemain profesional, kini Indra Wijaya tidak lagi bersama pemain nombor 2 dunia itu. Perkara tersebut disahkan pengurus Zijia Li Ziyi. Zijia membuat keputusan tersebut kerana mahu bergerak tanpa jurulatih. Dalam pada itu, Indra akui keputusan tersebut dicapai ketika perbincangan antara beliau bersama jago perseorangan lelaki negara pada Jumaat lepas. Beliau turut menghormati keputusan Zijia itu dan mengucapkan selamat maju jaya kepada pemain tersebut. Pemenang pingat gangsa Piala Dunia 1997 kelahiran Indonesia itu yang telah pulang bertemu keluarganya di Jakarta kini terbuka untuk menerima mana-mana tawaran baharu. Pada Februari lepas, Indra meninggalkan Persatuan Badminton Malaysia untuk membimbing Zijia yang terlebih dahulu berundur daripada badan induk tersebut untuk bergerak sebagai pemain profesional. Piala Dunia Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF 2022. Skuad lelaki negara beraksi cemerlang apabila berjaya melangkah ke pentas akhir acara regu selepas membenam cabaran tuan rumah Korea Selatan 2-0 di separuh akhir. Pada pertembungan berlangsung di Kompleks Sukan Daejeon Hanbat di Daejeon itu, skuad negara dibarisi trio Muhammad Syahir Muhammad Rusdi, Muhammad Azlan Alias dan Amirul Zazwan Amir. Mereka dilihat tiada masalah untuk mendominasi permainan dengan baik, sekaligus melakar kemenangan 21-10 di set pertama dan 21-15 di set kedua dalam masa 50 minit. Sebelum itu, skuad negara di bawah kendalian jurulatih Azhar Sarabini mendudukkan Jepun dan India 2-0 dalam aksi peringkat kumpulan F untuk layak ke separuh akhir. Menanti Malaysia di final esok ialah musuh tradisi dan juga juara bertahan Thailand. Skuad Gajah Perang itu mara setelah menundukkan Jepun 21-8, 21-14 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi.